Malam, Miss. Okay. Waalaikumsalam, Miss. Semua orang sihat-sihat? Waalaikumsalam. Miss. Okay. Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah sihat. Ini sudah makan nggak? Sudah. Okay. Ramai lagi tak ada ni. Mana semua orang ni? Tidur dah ke? Sekejap, dari mana datang bunyi tu? Miss Haikal share device dengan saya. Okay, sorry Ki. Baiklah Sadiki. Apa? Okay, so hari ni kita saya dah tengok pula, saya dah bagi video dekat kamu. Kita dah belajar chapter 5 random variable. Kita dah cover untuk discrete random variable, which is kita dah cover probability distribution, kita dah tengok cumulative distribution, and kita dah tengok how to find expectation dengan variance untuk discrete random variable. So sebelum pergi dekat yang seterusnya, saya nak kamu faham betul-betul macam mana nak selesaikan soalan discrete random variable ni. So by now sepatutnya chapter 5 kamu dah 80% dah siap, okay? Bukan tak buat lagi, bukan baru sampai nombor 5. Ya Jad? Jangan tak buat lagi ya? Jangan tak tahu. Okay, Miss. Okay. So sepatutnya dah 80% dah chapter 5 kamu untuk buat. Ini dah buat. So sekarang kita sambung chapter 9. Tapi sebelum tu saya nak betulkan beberapa soalan. Example 14 saya dah bagi tahu dah tadi. Example 14 dekat sini bukan B Yang ni boleh padam. Buka nota kamu. Buka nota kamu. B. Ini bukan B. Saya padam B ni. So macam mana kita nak cari B? Kita ada B is equals to, so B is from here 1 minus 1 minus 2C, which is kita dah dapat nilai C dekat sini. So we have 1.1 minus 2 times C, which is C is 0.325. Berapa jawapan dekat sini? .45. Yes, 0.45. Okay, adalah 3-4 orang je yang tanya saya. Nampak sangat yang lain salin je. Okay, so dia suruh cari A, B, C. So kita dah dapat B, kita dah dapat C. Macam mana nak cari A? So obviously kalau kita tengok dekat equation kita, equation 1 cuma ada C, equation 2 cuma ada B. So A tak ada pun dalam dua equation kita ni. So kita tak boleh nak simultaneous kan untuk cari A. Tapi apa yang kita tahu, summation of PX, kalau kita tambah A, B dengan C ni dapat berapa? Summation of PX 1. equals to 1. Okay, summation Miss. of PX equals to X kita is equals to 1. Ataupun kalau tak tahu sekalipun, total probability kita ialah 1. So kita ada A plus B plus C is equals to 1 kat situ. So basically kita boleh cari A lah. So A, B kita dah ada 0.45, C is 0.325 equals to 1. So A kamu akan dapat 0.225 kat sini. Okay? Alright. So itu example 14. Ada satu lagi soalan saya tertinggal. Example, tak nampak. Example 5. Okay. Bukan nota kamu example 5. Kat sini. Soalan C. Soalan suruh draw a graph for probability distribution. Hence find mode. So, saya tertinggal tu find mode. So mode kita macam mana nak cari mode? Sentiasa kena lukis graph PDF kita dulu. So mode obviously kamu tahu mode macam mana nak cari ialah benda yang paling tinggi lah. So dekat sini nilai probability yang paling tinggi is 4 over 7. So mode kita dekat sini kita akan pilih nilai X kita lah. So mode kita is X is equals to 1. Mode X is equals to 1 dekat situ. Okay? So itu je dua soalan. Okay, so sekarang saya nak summarizekan sikit untuk kita punya discrete random variable kita. So kita ada discrete random variable. So macam biasa saya dah cakap dah, kalau kita tengok soalan chapter 9 ni, dua benda yang kita kena tengok sama ada dia discrete ataupun dia continuous. Kita akan belajar continuous nantilah. So let's say soalan tu dah cakap soalan dia discrete. Okay.
So next thing kita kena tengok ialah sama ada dia probability distribution ataupun cumulative distribution. Okay. So contoh kalau dia probability distribution. So apa yang kita kena tahu untuk probability distribution ni, benda yang paling penting kita kena tahu ialah kita punya formula, bukan formula lah, definition kita, summation of px equals to x kita is equals to 1. Okay. Ataupun kalau susah sangat ingat, kita just ingat total probability kita sama dengan 1. So tambah semua probability kita akan dapat 1. Which is dekat sini, ini akan determine kita punya constant. Kalau soalan suruh cari constant, to find constant, kalau soalan tu suruh cari constant, kita akan buat px equals to 1, px equals to x equals to 1. Ataupun kalau soalan suruh show discrete random variable, ini juga yang kita akan tunjukkan. Okay, so itu untuk probability distribution lah. Seterusnya kalau soalan tu kata find probability lah, kita nak cari find probability. Dia bagi discrete random variable probability distribution, find probability. Contoh dia suruh cari px greater than equals to 2. Okay, discrete benda yang countable, dia mesti kena equal. So ini mesti kena equal, mesti equal. Okay, so bila kita cari px greater than equals to 2 tu, apa yang kita kena cari ialah px equals to 3 plus px equals to 4 plus px equals to 5 sampai berapa data yang kamu adalah yang dia bagi dot. Okay, contoh kalau dia minta px less than equals to 3, kita ada px 3 termasuk equals to 3 plus px equals to 2 plus px dan seterusnya ke bawah. Okay, dia mesti kena equal. Mesti kena equal kat situ. Okay, so macam biasa kalau probability distribution kita ada 3 cara untuk represent kita, sama ada table, graph ataupun function. Kalau soalan tu sebut sketch probability distribution function, okay, obviously sketch ni ialah graph, sketch graph. So kena lukis graph lah. Kalau dia just cakap determine the probability distribution, yang mana-mana satu pun boleh. Kalau dia cakap specifically probability distribution function, kita kena buat dalam bentuk function lah. Okay, so itu untuk probability distribution. So next kita ada cumulative distribution. Cumulative distribution. So cumulative distribution function. So kita tahu cumulative tu cumulative distribution. Kita tahu cumulative tu kita tambah daripada yang paling bawah ke paling atas, kita tambah kan. Macam kita buat dalam data description. So definition lagi, cumulative distribution definition dia ialah kita denotekan dia sebagai F besar, capital F, fx dekat sini. Okay, and definition dia ialah px less than equals to x. So kalau tadi untuk probability distribution dia mesti kena equal, kalau untuk cumulative dia mesti kena less and equals. Okay, less and equals kat situ. So contohlah kalau kita ada yang ni yang note in general yang saya buat tu, kita ada px equals to 2. Okay, contoh soalan cakap dia ialah CDF untuk discrete random variable. Cari px equals to 2. So kamu tahu px discrete random variable, CDF untuk discrete random variable dia mesti kena less and equals. So apa yang kita buat, kita kena tukar soalan ni. Okay, macam yang saya buat guna table tu. So dekat sini contohlah kita ada 2 dekat sini. Okay, equals 2, maksudnya 2 sahaja. Kita nak 2 sahaja. So macam yang saya buat, saya representkan guna highlighter, tapi tak kisahlah kamu nak buat macam mana pun. As long as kamu faham, bila kita nak less than equal, kita kena tolak dulu 2. Okay, x less than equals to 2. So px less than equals to 2. Tolak dengan yang kita tak nak. Let's say saya representkan dengan yang merah, yang ni yang kita tak nak. Yang merah kita tak nak. Sebab kita nak 2 sahaja, kita nak yang biru tu sahaja. So kita ada tolak dengan px less than equals to 1. So by definition dekat sini kita tahu dia sama dengan fx. So kat sini dia akan jadi f2 minus f1. Okay, so ini untuk CDF discrete kita.
Contoh lagi, saya bagi Px greater and equals to 3. Nampak sahaja greater, nampak je greater dekat sini, apa yang kita kena buat? 1 minus 1 minus, okay? So 1 minus. Nampak je greater, mesti 1 minus sebab dalam definition CDF kita tak ada greater. Dia mesti kena less. So kita tahu the total probability ialah 1. So 1 tolak dengan something. So something tu apa? Kalau tak ingat, buat je kita punya graph ni. Buat je kita punya table. So soalan nak greater and equals to 3 termasuk 3. So silap ni 3. Okay, greater and equals to 3. Ini yang soalan nak. Okay, yang biru. So yang kita tak nak di sini 2. Okay, yang kita tak nak yang inilah. So kita akan dapat tolak dengan Px less than equals to 2. So kita akan ada 1 minus F2 di situ. Okay. So ini kamu kena biasakan lah. Nanti bila kamu buat banyak latihan, kamu biasalah untuk buat ni. Saya buat satu lagi lah. Contoh kita ada Px 3x5. Okay. Apa definition dia? 3x5. X is between 3 included, 5 not included. Apa definition kita? Tiga termasuk, 5 tak termasuk. So dia akan berhenti dekat 4. So yang dalam kotak kita hanyalah 3 dengan 4 sahaja. So apa tolak apa? Semua yang sebelah kiri Px less than equals to apa kat sini? Four. Minus dengan F3. 2. 2. Okay, bukan 3. Kalau kamu minus dengan 3, kamu akan teruskan merah ni dekat sini. So dia akan jadi ke 4. Dia dah termasuk dalam kotak kita. So dia akan minus dengan Px less than equals to 2. So kita akan dapat F4 minus F2 dekat situ. Okay. So ini ialah CDF discrete random variable. Ingat dia mesti kena less and equals. Mesti kena less and equals. Okay. So apa lagi? Satu lagi. Kalau soalan minta median, untuk CDF ni kalau soalan minta median, apa yang kita kena buat ialah kita kena cari Fm equals to 0.5. Kenapa 0.5? Sebab probability kita 1. So median yang di tengah-tengah. Tengah-tengah ialah 0.5 lah. So apa yang kamu nak cari ialah M lah. So M ni ialah median kita. Okay. So kalau soalan suruh cari mode, apa yang kita buat macam soalan tadi, kita kena lukis dulu graf PDF kita. Okay. Lukis graf PDF kita ataupun kita boleh tengok table PDF kita lah. Apa-apa pun balik semula kepada PDF kita ataupun probability distribution. Okay. So itu untuk cumulative distribution. And then satu lagi kita ada expectation dengan variance kita. EX and variance X kita. Okay. So ini basically sebenarnya formula sahajalah. Kita ada formula EX. EX ialah mean mean expectation ialah benda yang sama. So kita ada summation of X darab dengan PX equals to X. Okay. So nak cari variance kita ada E pula. Betul lah E. EX square minus EX kita squarekan. Okay. So satu lagi benda yang penting kamu kena ingat dekat sini ialah properties kita. Saya tak nak recap properties kamu. Siapa tengok video hari ni, pergi tengok balik. Kalau tak tahu apa properties kita. Penting properties. So ini keseluruhan tentang discrete random variable kita. So kena tahulah kalau dia tanya probability distribution, dia mesti kena equal dekat sini. Kalau dia suruh showkan, kita showkan semua equals to 1. Kalau dia suruh cari cumulative distribution, dia mesti kena less and equal. Okay. Kalau suruh cari median, Fm equals to 0.5. Yang ni macam biasa je. Okay, so sekarang saya nak tengok soalan. Kita akan buat soalan sama-sama. Kita pergi soalan nombor ni dulu lah. Practice ni nanti saya akan bagi dekat kamu jangan risau. Okay. Abaikan nombor ni.
Okay, so sekarang macam saya cakap, tengok ini, kamu tengok sekali, kamu tahu ini soalan chapter 9 sebab dia sebut pasal discrete random variable. So benda pertama yang kita tengok ialah dia discrete. Okay, and then dia ialah probability distribution. Okay, probability distribution. So ataupun kalau tak tahu dia probability distribution ataupun cumulative, tengok dekat sini. Itu determine dia probability distribution. Okay, ini probability distribution. Okay, so satu je soalan dekat sini. Determine the value of C. Which is, kalau kita balik dekat sini, kita nak cari kita punya constant, find constant kita. So apa yang kita buat ialah kita guna definition kita. Okay, pergi buat definition kamu. Cari apa value of C. Kita tahu summation of Px equals to X is equals to 1. So apa yang kita buat, kita just substitutekan satu dekat dalam ni, substitutekan dua dalam ni, substitutekan 3, 4, 5, 6 tak boleh nak substitutekan lah sebab 6 kamu ialah C. Okay, so cari nilai dia berapa? Dapat C kamu berapa? 1/32. Obviously tahulah ada jawapan kat situ. Lupa pula saya nak buang jawapan ni. Aish. Okay, so simple je. To find constant for probability distribution, kita just tambahkan dia equals to 1. Okay, so pergi kepada soalan yang sebelum ni. Okay. Lebih kurang sama, kalau kita tengok sekali imbas lebih kurang sama. Macam saya cakap, kita tengok ini ialah discrete random variable. Tapi dia bagi kat kita cumulative distribution function. Okay, cumulative distribution function. Untuk cari constant, okay, saya tambahin soalan ni, tolong salin sekali soalan ni. Given that K is a positive value. Kalau soalan tu probability distribution sahaja, kita boleh guna summation of Px equals to X sama dengan 1. Cumulative tak boleh, saya tak ada tulis pun dalam kita punya summary macam mana nak cari constant. Okay, so apa yang kita kena buat, kamu kena tahu dulu definition kita punya cumulative. So, definition cumulative kita, kalau saya ada F2, maksud dia ialah Px less than equals to 2. Okay, itu saya tulis dalam summary tadi. Kalau kita ada Fx, dia ialah Px less than equals to X. So contoh dekat sini lah, kita ada F2, dia ialah Px less than equals to 2. So maksudnya Px less than equals to 2 apa? Sebenarnya maksud dia, dia ialah Px equals to 2 plus Px equals to 1. Cumulative lah kan? Kita tambah semuanya. Okay. So sebab data kita ada 1, 2, 3 je, sebab tu dia berhenti dekat 1. Okay, contoh juga kalau saya ada F3 dekat sini. F3 by definition of cumulative, kita ada Px less than equals to 3. Okay, so kita tahu dia cumulative, dia ialah Px equals to 3 plus Px equals to 2 plus Px equals to 1. Okay. Apa yang kamu nampak dekat sini? Total 1, 2, 3. Ini sama dengan apa? Px equals to 3 plus Px equals to 2 plus Px equals to 1 sama dengan apa? Kamu tambah semua probability kamu. 1. 1. 1. Yes, equals to 1. So ini semua yang biru tu semuanya equals to 1. So ini kalau kita tambahkan dia equals to 1. So apa yang kita tahu dekat sini ialah F3 kita sama dengan 1 sebenarnya. Okay, boleh faham ke kat situ? So ingat, kalau dia bagi cumulative, bukan summation of Px equals to X sama dengan 1. Kita punya F yang paling tinggi yang sama dengan 1. Okay, total kita punya cumulative sama dengan 1. So apa yang kita ada dekat sini, F3 is equals to 1. So basically substitutekan je
3 dekat dalam ni, kita akan ada 3 plus k square over 16 is equals to 1. So kita ada 9 plus 6k plus k square equals to 16. K square plus 6k minus 7 equals to 0. Okay, factorize, cari k apa? K equals to 1, K equals to negative 7. Okay, so dekat situ kita tahu ada dua jawapan, tapi dekat sini saya ada tambah soalan ni, determine given that K is a positive value. So kita nak ambil nilai yang positif sahajalah. K is equals to 1. Okay, boleh faham beza tadi cumulative dengan probability distribution macam mana? Boleh? Boleh. Okay. Boleh, Miss. Okay. Make sure kamu jelas dekat tahap ni. Kalau tak faham, tolong fahamkan sebab ini yang paling basic lah. So the second question dekat sini dia kata find the probability distribution of X. So nak senang kita buat table. Table yang ada fx dulu. Contoh table yang ada fx. Ini ialah x kita, contoh ini ialah fx kita. Sebab kita nak tahu nilai k kita tu kan. So kita ada 1, kita ada 2, kita ada 3. 3 je x kita. So bila substitute 1 kat situ, 1, substitutekan 1 kat sini. Kita ada 1, k kita ialah 1, 1 plus 1 square dapat 4, 4 over 16. Okay. Substitutekan 2, 2 plus 1, 3 square over 16. 9 lah, 9 over 16. So next kita ada 16 over 16 which is equals to 1. Okay, so make sure fx kamu total dia last kali ialah 1, okay, sebab fx tu cumulative last kali mestilah 1 kan. So dia suruh determine the probability distribution of x kita which is px equals to x. So sama macam apa yang kita belajar dalam data description, kita tolak je lah. So 1 minus 9 over 16 kita dapat 7 over 16. 7 over 16. So last kali jawapan kita ialah 7 over 16. So 9 minus 4 over 16 kita dapat 5 over 16 and then kita akan start dengan 4 over 16. So ini padam lah, tak nak. Okay, sebab dia minta probability distribution of X. So tak perlukanlah fx kamu tu. Okay, boleh faham dekat sini? Jelas? Boleh, Miss. So dekat discrete apa yang kita nak buat kalau kita nak dapatkan cumulative kita just tambah. Miss. Kalau kita nak dapatkan probability distribution kita tolakkan ke belakang. Okay. Dua soalan, simple, basic sekali. Okay, so sekarang kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Baikkan je nombor ni. Discrete random variable. So hari ni kita akan buat discrete je. So semua soalan obviously pasal discrete lah. So discrete random variable has probability distribution. So dua benda yang kita kena tahu. Find the value of A. Sama juga, nak cari value of A. Find the value of A. Kita tahu total kalau kita tambah ni sama dengan 1 kan? Px equals to x sama dengan 1. So simple je lah kat situ. Soalan A plus 1 over 4 plus A is equals to 1. Dapatlah A sama dengan berapa? Okay, which is 3/8 lah kat situ. So soalan B, kita nak Py greater than equals to 0. So ingat ini ialah probability distribution. Probability distribution mesti kena equal. So bila kena equal, dia akan start dengan sekarang 0 termasuk. Equal 0, so dia akan start dengan 0 lah. Plus dengan Py equals to 1. Apa pula ni? Betul lah. So y equals to 0 kita ada 1 over 4. Y equals to 1 kita ada A which is A kita 3/8 kat sini. So kita ada 1 over 4 plus 3 over 8. Kamu akan dapat 5 over 8 lah. Okay, simple je kat situ. So ingat kalau probability distribution mesti kena equal. Okay, seterusnya.
Okay, tengok dulu soalan, baca soalan, fahamkan dulu. Okay, discrete random variable has cumulative distribution function. Dua benda kita kena tahu, dia discrete dan dia cumulative. So dalam fikiran kamu sekarang semua ialah cumulative, mesti kena less than equal. Cumulative, total kita mesti satu. Okay, yang paling highest dia mesti satu lah. Okay. Maksudnya kat sini F4 kamu sama dengan satu lah. So sekarang soalan ni cari find F3. Very straightforward question kat sini, F3 substitute je lah. Kita ada 2 times 3 plus 1 over 9. Tak tahu juga kenapa dia tanya soalan ni. Kita ada 7 over 9. Okay. So soalan B. Show that Px equals to 2 is equals to over 9. Contohlah kita abaikanlah 2 over 9 ni. Okay. Soalan suruh cakap Px equals to 2. Okay. Macam kita cakap mula-mula soalan tadi, cumulative distribution. Dia mesti kena less and equal. Kalau probability distribution, dia kena equal. Kalau cumulative, mesti kena less than equal. So apa jawapan kita kat sini? Px equals to 2 is equals to? Macam mana nak tukar dia? Abaikan dulu jawapan ni, jangan tengok. Apa dia? Px. Ingat dia mesti less than equal, so dia start dengan mana? Dua. Less than equals to 2 minus dengan Px less than Less equals than to 1. 1. Okay. So definition kita less than equals to 2 ialah F2. Less than equals to 1 ialah F1. Okay. So basically kita ada cumulative dekat sini. So substitute je 2 dengan 1 dekat situ. So 2 kita ada 2 times 2 plus 1 over 9 minus 2 times 1 plus 1 over 9. Berapa jawapan dekat situ? Obviously 2 over 9 lah. Sebab soalan suruh show 2 over 9 kan? Soalan suruh show 2 over 9. Okay. So saya nak cuba soalan lain juga. Kita cuba soalan lain. Contohlah kalau saya suruh cari P1 less than X less than 3. Okay, cuba cari jawapan apa kat sini? X is between 1 and 3, both included dekat situ. Ingat kamu tengah buat cumulative, dia mesti less and equal. Okay, cuba buat dulu, ambil masa, fahamkan. Kalau masih lagi tak faham, kita buat table kita. Kita buat kotak 1, 3. So X between 1 dengan 3 included. Macam mana nak tukarkan dia? X equals to 3 minus X equals to 0. Px plus n equals to 3, Px plus n equals to 0. Okay, kita tengok. Kita kata contoh kita ada 1, 3. 1, 3 kita nak, dia duduk dalam kotak 1, 3. Okay, so dia mesti kena less than. So less than maksudnya less than 3 lah. So ngam less than 3. So ini betul, less than 3. Kita nak 1. So kita
the next number is 0 dekat sini, kita tolak dengan yang 0 lah. Betul. Okay, senggamlah kat sini x less than 0. Okay, so kita ada F3 minus F0, so kita just substitutekan. F3 tadi kita dapat daripada soalan A 7/9, F0 substitutekan 0, 2 times 0 plus 1/9. Berapa jawapan dia? 2/3 kan, Miss? Yes, 6/9, 2/3. Okay, boleh? Okay ke? Okay, Miss. Okay. Satu lagi soalan lah. Cuba lagi satu soalan. Kalau kita ada P, apa lagi 4. X greater than 4. Okay, cari P X greater than 4. Sekejap, tak nak Px greater than 4. Salah. 4 dah paling tinggi dah. Px greater than 1. Okay, cari Px greater than 1. Okay, cumulative mesti less than equal. Nampak je greater than, apa yang kita kena buat? 1 Tukar dia jadi- minus. 1 minus. Yes. So sekarang Px less than equals to 1 ke less than equals to 0? 1. 1. Okay, sebab dia tak nak 1 dekat situ. Okay, dia tak nak 1. Ada 1, 1 tak termasuk. So dia mula dengan 2. Okay, so 2 Px less than equals to 1. Oh, sorry, salah pula kat situ. So kita tolak 1 minus dengan Px less than equals to 1. Okay, so basically kita ada 1 minus F1. So substitutekan lah dekat dalam jawapan kamu tu. Kita ada 3/9. So 1 minus 3/9. Kita ada 6/9, which is 2/3 juga. Betul ke? 2, 3. Betul. Betul. Itu ialah cara untuk cari cumulative distribution function untuk discrete. Saya nak kamu fahamkan betul-betul sebab lepas ni kita pergi ke continuous lagilah confusing. Okay, lagi confusing. So make sure kamu faham betul-betul kat sini. So second question, probability distribution macam biasalah, macam kita dah buat dah tadi. So boleh ambil jawapan dia dekat sini. Cari dulu 0, 1, 2, 3, 4 untuk cumulative kamu, F besar kamu, dan tolakkan daripada belakang. Okay. So itu soalan nombor, tak tahulah nombor berapa. Okay, soalan seterusnya. Situation. Okay. The soalan situation ni yang macam susah sikit. Soalan dia senang je. Suruh cari E, suruh cari variance. Okay. Tapi kita kena fahamkan soalan kita betul-betul. Okay. Two fair cubicle. Kenapa dia panggil cubicle? Saya pun tak tahu. Two fair cubicle are rolled and D is the difference between their scores. Dadu lah contohnya, kita ada dice kan. Two fair dice are rolled and D is the difference between their scores. Okay, macam mana event kamu ni sebenarnya? Apa event kamu? Soalan yang pertama dia suruh cari find the distribution of S. D sebenarnya kat sini. Ini D. Ini D, ini D, ini D. Okay, find the distribution of D. Cara yang paling senang ialah kita akan determine dalam table lah. So kita lukis table kita. Kita ada D. Biasa kita guna X, so sekarang kita guna D. Kita ada D kecil, kita ada P D besar equals to D kecil. Okay. Apa nombor dekat atas ni? Kita nak start dengan berapa?
1. One. Okay, dia kata difference between their scores. Contoh saya baling dadu, nombor yang pertama, nombor yang akan muncul ialah 1 dengan 1. Betul tak? Okay, contohlah saya baling dadu, dia muncul nombor 1 dengan 1. Difference between the scores, dia akan dapat difference itu ialah 0. ya 0. Kosong. The first number yang kita letak ialah 0. So the first D kamu ialah 0 kat situ. Okay. Dia bukan nombor dekat dice kamu tu, dekat dadu kamu. Dia kata difference. Difference dekat sini. Like dia highlightkan difference between scores. So hasil tolak dua-dua dadu kita tu lah. So macam mana kita nak buat? Kita ada banyak kan, 5 minus, nak cari probability lagi, 5 minus 2, 5 minus 3, 5 minus semua benda tu lah. Banyak, tak boleh nak fikir satu-satu. So cara paling senang bila dia cerita pasal dice ialah kita akan representkan dalam bentuk, kita ada buat ni dalam probability kita. Kita representkan macam ni. So kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. So yang di dalam ni semuanya ialah hasil tolak kita. So ini first dadu kita, ini second dadu kita. So first dadu kita dapat 1, 1. So bila kita tolak kita akan dapat 0. Okay. Let's say kita baling lagi sekali, kita dapat 2, 2. Macam ni lah, kita dapat 2, 1. Okay. Tolak kita akan dapat 1. Kita baling lagi, kita dapat 3 dengan 1. So tolak kita akan dapat 2. So tak payah berfikir panjang, obviously dah akan jadi 3, 4, 5. Okay. So sini pula, 1 dengan 2. Baling satu dadu dapat 1, baling satu dadu dapat 2. Difference dia tak cakap pasal negatif ke positif, obviously dia akan jadi 1 je. Okay, dia akan jadi 1. Jangan letak negatif 1 pula. Okay. So kita ada dadu 1, kita ada 3, so bila kita tolak dia akan jadi 2. So tak payah fikir panjang, dia ada pattern dia. Betul ke ni? 1, 2, 3, 4, 5. Okay. So teruskan, kita ada dadu tunjuk 2, dadu tunjuk 2, kita tolak kita akan dapat kosong dekat sini. Okay. Kat sini pattern dia dah lari dah sikit, dia jadi 1, 0. So kena hati-hatilah kat sini. Dadu tunjuk 3, tunjuk 2, so dekat sini akan jadi 1. Dia tunjuk 4, dia tunjuk 2, so kita tolak dia akan jadi 2. So kita akan dapat 2, 3, 4. Okay. So pattern dia macam tu lah, 1, 0, 1, 2, 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3, 2, 1, 0, 1. Empat, 3, 2, 1, 0. Okay, so ini ialah hasil, ini dalam ni semua ialah difference kita. Kita pernah buat soalan ni, which is before this kita buat hasil tambah dia. Okay, so kamu boleh buat apa-apa. Kalau contoh dia cakap multiply the score, kamu buatlah, kamu multiply lah. So ini biasanya cara untuk kita kira dadu kita. So berapa banyak nombor dekat situ yang ada? 0, 1, 2, 3, 4 sampai 5 sahaja. So D kita 0, 1, 2, 3, 4 dan 5 sahajalah. So tak ada 6 dekat situ. Okay. So ni padam lah. Okay, so sekarang concern kita ialah probability kita. Semua ni akan over berapa? Over dengan? Total number dekat dalam tu ada berapa? 36. Semua ni over 36. Okay, semua over 36. So kosong ada berapa kosong? 6. 6. 1, 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2. 8. Okay, 3. 6. 6, 4. 4. 5. 2. 2. Nasib baik orang lain pula jawab. Hai, macam seorang je dalam kelas saya ni. Okay, so ini ialah kamu punya probability distribution table kamu. So kalau tak faham soalan tu memang takkan dapat lah benda ni, takkan dapat table ni. So kena fahamkan soalan betul-betul. Dia sama macam probability dalam chapter 8 kita. Kita kena fahamkan dia punya situation baru kita boleh dapat apa yang kita nak.
So untuk jawab soalan B dengan C dah senang dah dekat situ. Kita ada table, jawab soalan B dengan C tak ada masalah lah. So soalan B is to find the expectation kita, ED, which is summation of D darab dengan P, D equals to D. Janganlah confuse, kamu nak guna X pun tak ada masalah, boleh je. Okay. So basically kita just darab 0 times 6 over 36 plus 1 times 10 over 36 plus 2 times 8 over 36 dan seterusnya lah, kamu tambahlah sendiri kat sini. Cis, last kali jawapan kamu akan dapat 35 over 18. Boleh buat sendiri ni? Boleh buat sendiri? Boleh. Boleh. Okay. So untuk cari variance X, variance D kita perlukan ED square kita. Samalah, kamu boleh buat sendiri ni. Simple je. Kat situ. Boleh, Miss. Sini jawapan dia 665 over 324. Okay, nanti buat sendiri ya. Formula je tu. Saya tak nak kirakan untuk kamu, kamu kira sendiri. Okay, so itu soalan dia. Complicated sikit, tak complicated lah as long as kamu faham apa situation kita. Boleh saya teruskan? Boleh. Okay, so seterusnya. Kita tengok soalan pertama, partial kita. So tadi tu soalan praktis, nanti saya akan bagi soalan-soalan praktis tu dekat kamu. So kita tengok soalan partial dulu. Kejap ada satu saya nak bincang. Yang ni lah, okay, soalan 8. Soalan 8 pula, soalan 2017-2018. Ada masa lagi, kamu fikir dulu soalan tu, buat dulu. Sekejap Okay, saya bagi masa. Sebelum kita habis kelas, kamu buat dulu. Cari soalan A dengan soalan B. Kamu buat dulu saya bagi 5 minit untuk kamu.
Boleh tak? Dapat tak? Dapat. Dapat? Okay, kita kira sama-sama. Calculate discrete random variable probability distribution. So kita tahu probability distribution dia mesti kena equal. Okay, yang ni mesti kena equal. Apa yang kita cari dia mesti kena equal. So kita ada function kita. Soalan yang pertama, calculate x between 2 and 5. So kita dah cakap tadi dia mesti kena equal. Sekejap ya. Okay, so mesti kena equal. Basically soalan A kita ialah P 2x5. So dia akan jadi Px equals to 2 plus Px equals to 3 plus Px equals to 4. 5 termasuk tak? Tidak. 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 Okay, ingat probability distribution mesti kena equal. Probability distribution mesti kena equal. Kalau cumulative mesti kena less than equal. So basically kat sini je substitute je lah. Kita ada 2 masuk kat dalam ni, kita ada 2 over 17. 3 substitute dalam kat sini, kita ada 3 over 17. So 4, function lain pula 4 over 34. 4 over 34. Which is kamu dapat 7 over 17. Saya lupa pula nak padam jawapan ni. Okay, so soalan A tak ada masalah. Soalan B. Determine the value of variance x. So kita tahu nak cari variance x perlu EX square. So basically kita kena carilah EX square kamu tu. Sama juga saya tak nak buatkan untuk kamu, buat sendiri. So basically kita akan dapat jawapan variance x kita this one. Okay, ini variance x kamu. Variance x kita ialah 1000, salah terbalik. 1041 over 289. Kira sendiri kira EX sama dengan apa, kira EX square sama dengan apa, and then kira variance X kita guna formula EX square minus EX square. Okay. Siapa tak tahu pergi tengok nota kamu. Okay. Boleh sambung kira nanti. Saya nak pergi kepada soalan yang seterusnya ni. Hence, calculate the standard deviation for y equals to square root 5x minus 1. So macam mana nak selesaikan yang kat sini? Dia tak suruh cari standard deviation of x, so kamu tak boleh square rootkan yang ini. Okay, kamu tak boleh square rootkan yang ni sebab kalau kita square rootkan 1041/289, kamu cari standard deviation for x, okay, for variance x. Sekarang dia kata untuk yang ini. So apa yang kita ada ialah y equals to square root 5x minus 1, betul ke? Y square root 5x minus 1. Okay. So apa yang kita boleh buat dekat sini, basically dia nak cari standard deviation, kita tahu kita perlukan variance. Variance y dengan variance x lain So kita buat apa dekat sini, kita basically wujudkan kita punya variance y. So variance y, so ini ialah variance juga. Kita jadikan dia variance. So dia ialah variance square root 5x minus 1. Okay. So bila soalan, dalam pasti sangat banyak soalan yang tanya macam ni. Sangat banyak soalan yang tanya macam ni. So make sure kamu fokus. Bila dia minta standard deviation ataupun dia minta y equals to something ni, kita jadikan variance. Samalah kalau dia suruh cari expectation pun, maksudnya kita akan letak E kita kat sini. Kita letak E kat sini. So apa yang kita kena buat? Basically, ini yang di kanan ni ialah properties kamu. So properties variance. Properties variance AX plus B sama dengan apa? Properties variance AX plus B. Saya tengok video tadi. Video hari ini. A square. A square. Variance AX. Variance X dan AX. Okay. Variance A kita sama dengan kosong. So variance AX plus B, A square variance X lah. Kalau variance AX kita dia akan jadi A square variance X saja.
Okay, so itu properties variance kamu. So apa yang kita buat yang di sebelah kanan ni, basically kita tukar dia jadi properties kita lah. Jadi apa? Apa constant kita kat sini? 5. Square root square 5. Square root 5. So square root 5 square Square root 5. variance x minus 1. Okay? Square root 5x variance x is mana ada minus 1? 0. Tak ada minus 1. So square root 5 square variance x. So variance x kita ada. Variance x ialah apa yang kita dapat dekat sini. So kita just substitutekan je. Square root 5 square kita ada 5. Variance x kita ada 10141,289. So dekat sini kamu akan dapat jawapan. Tolong kirakan. Atas dapat berapa? $5205. Okay, thank you. 5205. Okay, so basically itu ialah cara untuk kira variance y kita. So soalan minta standard deviation of y. So standard deviation of y, basically kita square rootkan je lah. Square root 5205 over 289, which is kita akan dapat 4.244. Okay. So dalam pasil sangat banyak soalan yang tanya macam ni. Dalam tutorial pun ada, saya tak silap saya. So make sure kamu tahu nak buat macam mana. Kita just wujudkan variance dekat sini and then kita guna properties kita untuk cari variance y. Okay? Boleh faham? Boleh. Boleh. Okay. Boleh. Alright. So itu saja untuk hari ini. Ambil soalan ni. Soalan ni ambil dulu. Screenshot ataupun buatlah apa yang kamu patut buat. Esok kita akan tengok balik soalan ni. Okay? Kita akan tengok balik soalan ni esok. So kalau ada masa kita akan buat. So esok kamu ada 3 jam dengan saya. Jam 9, jam 11 dan jam 3. Okay? Betul tak? 3 jam Kenapa jam 11 tu semua saya dah bagi tahu. Kita ganti kelas. Jam 9 saya akan bagi video which is sambung continuous random variable. Jam 11 saya akan buat quiz, 1 jam quiz untuk jam 11. Quiz chapter 5 macam hari tu, tapi kita akan buat 1 jam kali ni. So saya tak nak kamu main-main 1 jam. Jam 11. Jam 3 kita akan buat live lagi. Okay, untuk dibincang apa yang kita dah belajar di jam 9. Boleh ke? Banyak kan yang akan terjadi besok? Boleh follow ke? InsyaAllah, Miss. InsyaAllah, Miss. Boleh. Tak apa-apa ni. So esok InsyaAllah, Miss. jam 9 saya akan bagi video continuous random variable. Jam 11 kita akan buat quiz chapter 5. Jam 3 kita akan live bincang apa yang kamu belajar di jam 9. Okay. So ada soalan? Ni quiz application kan? Tiada, Miss. Yes, application dan semua sekali. Semua sekali. Okay. So kalau tak ada apa-apa, kita jumpa esok di jam 9 saya akan bagi video lah. So itu sahaja untuk hari ini. Thank you kelas. Thank you, Thank you, Miss. Miss. Thank you, Miss. Thank you, Thank you, Miss. Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Okay. Thank you. you, Miss. Thank you, Miss. Okay.